Satu kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,363 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Menyertai sidang media yang berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan, Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Molok Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Tidak ada tambahan kes baru kepada kluster-kluster aktif yang sedia ada dan tidak ada kluster baru telah dikenal pasti. 5 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 92 kluster. Manakala satu kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 18 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 15,027 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 236 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, satu kes adalah dalam kategori 5 yang sedang dirawat di unit rawatan intensif dan memerlukan bantuan mesin pernafasan, artificial ventilation serta bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 4. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,455 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 669,888 ujian. Menteri Kesihatan juga mengongsikan pada 13 Disember 2021, 3,827 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19 termasuk 3,007 orang dalam kalangan remaja berumur 12 hingga 17 tahun. Jumlah orang yang menerima satu dos vaksin COVID-19 ialah 405,092 orang, iaitu 94.2% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 385,414 orang telah menerima 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 89.6% daripada jumlah penduduk negara. Sementara itu, bermula hari Rabu 15 Disember 2021, waktu beroperasi bagi pusat-pusat vaksinasi diubah seperti berikut. Pusat vaksinasi stadium tertutup dari jam 8 pagi hingga 12 tengah hari dan dari jam 2 hingga 5 petang pada hari Isnin hingga Khamis, Sabtu dan Ahad, dan dari jam 2.30 hingga 5 petang pada hari Jumaat. Pusat vaksinasi Learning Development Center Hospital Suri Sri Begawan Kuala Belait dari jam 8 pagi hingga 12 tengah hari dan dari jam 2 hingga 5 petang pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu. Bagi operasi peralihan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4, sebanyak 9 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 8 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Dalam sidang media yang sama, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan turut memaklumkan pengemaskinian garis panduan fasa awal endemik bagi penggunaan fasiliti dan premis di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan bermula esok 15 Disember 2021. Berdasarkan garis panduan fasa awal endemik, fasiliti dan premis akan beroperasi dengan 75% kapasiti atau 300 pengguna dan petugas dalam satu masa. Memakai sungkup muka pada setiap masa kecuali ketika melakukan senaman atau kegiatan fizikal dengan mengamalkan penjarakan sosial dan fasiliti hendaklah sentiasa bersih. Pusat Orang Kelainan Upaya akan mula beroperasi pada 3 Januari 2022. Para petugas termasuk petugas bantuan hendaklah melengkapkan vaksinasi penuh serta mempunyai Blue Health Card berwarna hijau atau kuning. Pelatih dan penuntut orang kelainan upaya yang telah melengkapkan vaksinasi penuh serta mempunyai Blue Health Card berwarna hijau atau kuning dan berupaya menjaga serta menguruskan diri sendiri yang dibenarkan mengikuti latihan di pusat-pusat orang kelainan upaya. Saringan antigen rapid test ataupun ART
hendaklah dilaksanakan setiap 2 minggu bagi petugas termasuk petugas bantuan dan para pelatih dan penuntut. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan mengongsikan mengenai beberapa syarat pengoperasian yang dikemas kini melibatkan fasiliti sukan tertutup, fasiliti sukan luar, kolam renang, gym dan pusat kecergasan dan padang golf. Penganjuran sukan dan sebarang kejohanan masih belum dibenarkan. Penggunaan fasiliti-fasiliti tersebut turut dibukakan kepada individu yang belum melengkapkan vaksinasi, akan tetapi mereka dikendaki untuk membuat ujian saringan ART yang mana tempoh pengesahan keputusan ujian adalah sah selama 2 hari. Kanak-kanak berumur di bawah 18 tahun yang belum menerima atau melengkapkan suntikan vaksin adalah dibenarkan untuk menggunakan fasiliti tanpa memerlukan ujian ART dengan syarat mereka ditemani oleh dewasa yang telah melengkapkan vaksinasi mereka. Bagi gym dan pusat kecergasan dan padang golf, ia turut dibukakan kepada ahli-ahli berdaftar manakala konteks sports adalah dibenarkan hanya bagi sesi latihan tanpa melibatkan latihan sparring. Semua pengunjung dimestikan memakai songkok muka pada setiap masa kecuali ketika melakukan senaman atau kegiatan fizikal. Walau bagaimanapun, para pemain golf masih turut dikendaki untuk sentiasa memakai songkok muka. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan juga mengongsikan beberapa syarat pengoperasian bagi muzium-muzium, galeri-galeri pameran dan perpustakaan dan pusat kegiatan warga emas bagi fasa awal endemik. Pertama, premis turut dibukakan kepada individu yang belum melengkapkan vaksinasi, akan tetapi mereka dikendaki untuk membuat ujian saringan ART yang mana tempoh pengesahan keputusan ujian adalah sah selama 2 hari. Kanak-kanak berumur di bawah 18 tahun yang belum menerima atau melengkapkan suntikan vaksin adalah dibenarkan untuk memasuki premis tanpa memerlukan ujian ART dengan syarat mereka ditemani oleh dewasa yang telah melengkapkan vaksinasi mereka. Keempat, bagi pusat kegiatan warga emas. Semua aktiviti dan program dalaman dan luar adalah dibenarkan pada kadar 75% kapasiti atau 300 orang pengguna dan petugas dalam satu masa yang mana lebih rendah. Dengan mematuhi langkah-langkah pengawalan termasuk penggunaan songkok muka pada setiap masa, mengelakkan sentuhan fizikal, membersihkan tangan sebelum dan selepas menjalani aktiviti dan penyediaan makanan dan minuman hanya dalam bentuk bungkus ataupun tapau. Semua petugas dan pengguna hendaklah melengkapkan vaksinasi penuh serta mempunyai Blue Health Code berwarna hijau atau kuning. Dan saringan ART hendaklah dilaksanakan setiap 2 minggu bagi petugas dan para pengguna. Mengenai Pusat Penjagaan Kanak-kanak, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menjelaskan kementerian tersebut mengambil maklum pandangan orang ramai khususnya keperluan bagi pembukaan semula Pusat Penjagaan Kanak-kanak dalam pelaksanaan waktu kerja biasa semasa fasa endemik. Di sini dikongsikan bahawa perkara ini telah dan terus diteliti secara mendalam di peringkat Jawatankuasa Pandu COVID-19 dari pelbagai aspek, dalam mana amatlah mustahak bagi sebarang pertimbangan bagi pembukaan semula untuk didasarkan kepada imbangan antara keselamatan, kesihatan dan keperluan bagi perkhidmatan pusat penjagaan kanak-kanak terutamanya semasa fasa awal endemik. Insya-Allah, keputusan mengenai pembukaan semula dan syarat pengoperasian pusat penjagaan kanak-kanak akan diumumkan dalam masa yang terdekat. Dalam kesempatan ini, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan merakamkan penghargaan kepada orang ramai atas kerjasama yang telah diberikan dalam mematuhi SOP dan garis panduan semasa pembukaan fasiliti-fasiliti di bawah fasa peralihan. Kerjasama dalam mematuhi SOP dan garis panduan dalam fasa endemik adalah terus dikekalkan dalam ketani menghindari risiko jangkitan COVID-19. Untuk makluman lanjut, orang ramai bolehlah merujuk kepada garis panduan yang terperinci yang telah disediakan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Kesihatan dengan melayari laman sesawang www.kkbs.gov.bn atau www.jpm.gov.bn.
Berikutan laporan tular dalam laman sesawang sosial berkaitan Sukan SEA 2027. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menjelaskan kenyataan tersebut bukanlah satu kenyataan yang rasmi dan tidak berasas. Yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Orangkaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin turut mengongsikan hasrat negara Brunei Darussalam untuk menjadi tuan rumah secara tentatif bagi Sukan SEA 2027 yang disampaikan melalui Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam BDNOC pada pertengahan tahun 2021. Bagaimanapun, hasil penilaian terperinci, negara Brunei Darussalam memutuskan untuk berundur dari hasrat tentatif berkenaan semasa mesyuarat Persekutuan Sukan Asia Tenggara pada Disember 2021. Penduduk rancangan perumahan negara Kampung Mangkubau dan sekitarnya akan mempunyai sebuah bangunan masjid baharu yang dibina di atas sebidang tanah berkeluasan 8 ekar. Sehubungan itu, pagi tadi diadakan majlis mendirikan tiang masjid berkenaan. Majlis mendirikan tiang masjid disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Dengan anggaran peruntukan di bawah rancangan kemajuan negara berjumlah 4.3 juta ringgit, masjid baharu tersebut dijangka siap pada bulan November 2022 dan boleh menampung kira-kira 2,000 jemaah. Juga hadir Ketua Hakim Syar'i, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama dan Timbalan Menteri Pembangunan. Negara Brunei Darussalam menghargai dan menyokong aktiviti yang dicadangkan dalam Pelan Tindakan ASEAN-China for a Closer Partnership of Science, Technology and Innovation for Future ACPASTI 2021 hingga 2025, terutama program pertukaran saintis muda berkemahiran TYSP, ASEAN Youth Innovation and Entrepreneurship Tour to China dan bengkel latihan bagi negara-negara ASEAN. Berucap pada sesi khas mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN China mengenai sains, teknologi dan inovasi diadakan sempena ulang tahun ke-30 hubungan ASEAN dan Republik Rakyat China, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi menekankan sebagai langkah seterusnya agar aktiviti-aktiviti yang dicadangkan dalam pelan tindakan tersebut untuk dilaksanakan secara bersama dan bersepadu. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orangkaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Awang Muhammad Yusof turut mengongsikan mengenai penubuhan Majlis Penyelidikan dan Kemajuan Teknologi dan Sains (CREATS) yang berfungsi untuk menyokong pembangunan dan pertumbuhan aktiviti-aktiviti sains, teknologi dan inovasi di negara Brunei Darussalam. Sesi khas mesyuarat tersebut dipengerusikan bersama oleh Tuan Yang Terutama Dr. Anik Lautamatas, Menteri Pengajian Tinggi Sains, Penyelidikan dan Inovasi Thailand, dan Tuan Yang Terutama Wang Zikang, Menteri Sains dan Teknologi Republik Rakyat China. Under the CREATS platform, one of the projects that is currently in progress is the study on individuals' antibody responses to 3 COVID-19 vaccine types: AstraZeneca, Moderna and Sinopharm. Jointly conducted by the University of Brunei Darussalam and Duke NUS Medical School in Singapore, the study aims to help policymakers determine future public health and disease control strategies. Mesyuarat juga membincangkan kepentingan inovasi dalam sains dan teknologi dan peluang untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang sains dan teknologi pada masa depan. Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya MKKJR dan Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi meneruskan lagi acara Hari Memperingati Mangsa-Mangsa Lalu Lintas Jalan Raya Sedunia 2021 dengan mengadakan acara forum secara maya kemarin. Forum bertujuan untuk meningkatkan kesedaran akan kepentingan keselamatan di jalan raya.
Antara yang menyertai Awang Haji Muhammad Salihin bin Haji Asbar, pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Pengangkutan, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi selaku Setiausaha MKKJR. Acara diselajurkan dengan majlis penyampaian hadiah bagi pemenang Tell Everyone Road Safety QR Hunt, anjuran bersama Syarikat Minyak Brunei Shell BSP, Syarikat Pemasaran Brunei Shell BSM dan Syarikat Megamas Training Sdn Bhd. Kementerian Kesihatan menerima sumbangan daripada AC Tubular Solutions Sdn Bhd. Sumbangan barang keperluan berjumlah RM25,654.20 bagi tabung COVID-19 Relief Fund diserahkan kepada Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Majlis penyampaian sumbangan tersebut berlangsung di Ibu Pejabat Kementerian Kesihatan Brakas. Program pendedahan belia-belia yang berpotensi untuk menceburi bidang pertanian berteknologi tinggi kali ke-6, Jabatan Pertanian dan Agri Makanan bertujuan mendedahkan perusahaan pertanian sebagai satu perniagaan yang menguntungkan selain meningkatkan hasil keluaran pertanian. Program bermula pada tahun 2018 dan kini 5 siri program telah dilaksanakan melibatkan lebih 80 belia. Program merupakan salah satu inisiatif bagi mendukung Pelan Strategik Jabatan Pertanian dan Agri Makanan 2016 hingga 2022 untuk meningkatkan keluaran sektor pertanian. Para peserta terdiri daripada belia-belia dalam lingkungan umur 18 hingga 45 tahun yang berminat untuk menceburi bidang pertanian, antaranya para graduan lepasan dari Institut Pengajian Tinggi dalam dan luar negara. Program dibahagikan kepada sesi taklimat dan lawatan ke ladang-ladang syarikat pengusaha tempatan dengan memfokuskan kepada beberapa sistem dan teknologi pengeluaran yang bersesuaian dengan kemampuan para peladang belia. Dijalankan secara maya, ianya merangkumi sebanyak 19 modul yang mana salah satunya adalah lawatan ke ladang-ladang perusahaan pertanian. Ini dijalankan secara fizikal. Ia bertujuan bagi belia-belia mendapatkan pendedahan mengenai rutin pekerjaan sebagai peladang, termasuklah cabaran yang dihadapi dan hala tuju bagi peladang-peladang tersebut. 4 kesalahan dikeluarkan kompaun oleh Daerah Polis Tempurung dalam operasi sepadu pagi tadi. Operasi tertumpu di kawasan berdepanan bangunan Brunei Bridge Authority berhampiran pusing keliling Kampung Labu, Tempurung. Mengetuai operasi Inspektor Awang Faris Akmal bin Ali Akbar, Pegawai Penguasa Balai Polis Bangar. Operasi sepadu melibatkan 14 anggota Balai Polis Bangar dan 8 anggota Jabatan Siasatan dan Kawalan Lalu Lintas. Hasil sekatan jalan raya yang dijalankan, 4 buah kenderaan didapati melanggar Akta Lalu Lintas Jalan Raya Penggal 68. Tujuan sekatan jalan raya ini adalah melaksanakan Bab 62A Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 dan memberikan kepada orang untuk mematuhinya. Kedua, memastikan pemandu atau kenderaan yang diguna pakai tidak ada menyalahi Akta Lalu Lintas iaitu RTA. Ketiga, membuat pemeriksaan terhadap kereta-kereta yang mencurigakan untuk pencegahan jenayah-jenayah penyeludupan. Sementara itu, 4 kotak berisi 48 botol minuman keras ditemui di kawasan hutan berdekatan loji rawatan kumbahan rancangan Perumahan Negara Kampung Rotai. Penemuan merupakan hasil pemantauan jenayah di kawasan Kampung Perpindahan Rotai Tempurung yang dijalankan oleh anggota Peronda Balai Polis Bangar. Kementerian Hak Agama menerusi Jabatan Urusan Haji memaklumkan kepada pegawai dan kakitangan kerajaan sama ada yang sedang berkhidmat maupun yang telah bersara bahawa permohonan untuk mendapatkan pengurniaan tambang menunaikan fardu haji bagi musim haji tahun 1443 Hijrah 2022 Masihi kini dibuka. Semua permohonan hendaklah dihadapkan ke Jabatan Urusan Haji Kementerian Hak Agama tidak lewat hari Sabtu 5 Februari 2022. Permohonan hendaklah dihadapkan melalui ketua jabatan masing-masing sebelum tarikh tersebut. Borang permohonan boleh dimuat turun melalui laman sesawang www.juh.gov.bn.
Sementara itu, Kementerian Hal Ehwal Agama menerusi Jabatan Urusan Haji turut memaklumkan mengenai perkhidmatan kaunter. Bermula esok 15 Disember, perkhidmatan kaunter semua pusat pendaftaran haji seluruh negara akan beroperasi pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu. Waktu operasi dari pukul 8.45 pagi hingga 11.30 pagi dan 2 petang hingga 3 petang. Di bawah fasa endemik, pembelajaran memandu di sekolah-sekolah memandu akan dimulakan dengan prosedur operasi standard SOP seperti yang telah ditetapkan. Sementara itu, ujian-ujian memandu juga akan dijalankan di Jabatan Pengangkutan Darat mengikut SOP fasa endemik yang telah ditetapkan. JPD dalam siaran akhbarnya berkata semua sekolah memandu di negara ini dibenarkan untuk beroperasi secara fizikal tetapi dengan memberikan keutamaan bagi pembelajaran dalam talian. Manakala ujian kod jalan raya juga diadakan secara fizikal dan dalam talian dengan keutamaan kepada penggunaan kaedah dalam talian. Langkah-langkah pembukaan sekolah memandu adalah seperti berikut. Slot latihan dan ujian praktikal memandu dibenarkan beroperasi seperti biasa dengan tiada had kapasiti. Kelas teori dan ujian kod jalan raya diutamakan secara dalam talian akan tetapi dibenarkan beroperasi secara fizikal dengan had kapasiti peringkat 1 50% dan peringkat 2 70%. Antara SOP latihan dan ujian memandu yang harus dipatuhi, individu yang lengkap 2 dos vaksin dibenarkan untuk memasuki ke premis-premis berkenaan, manakala mereka yang tidak mengambil vaksin dibenarkan untuk memasuki premis dengan syarat mengambil pemeriksaan antigen rapid test ART dan mendapat keputusan negatif. Semua individu dikehendaki memakai sungkup muka dan mengimbas kod QR dengan menggunakan aplikasi BruHealth serta hanya individu yang mempunyai kod BruHealth warna hijau dan kuning sahaja dibenarkan masuk dan dikehendaki meninggalkan premis latihan atau ujian sebaik sahaja urusan selesai. Berikutan pengisytiharan fasa endemik negara Brunei Darussalam di bawah rangka kerja Pelan Pemulihan Kebangsaan COVID-19 yang akan bermula esok 15 Disember 2021, Brunei Darussalam Central Bank BDCB ingin memaklumkan mengenai waktu operasinya. Waktu pejabat BDCB akan beroperasi pada hari Isnin hingga Khamis 7.45 pagi hingga 12.15 tengah hari dan 1.30 petang hingga 5.30 petang. Pada hari Jumaat 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 2.30 petang hingga 4.30 petang. Bagi mesin deposit wang shilling BDCB, waktu operasi hari Isnin hingga Khamis 8 pagi hingga 11 pagi dan 2 petang hingga 4 petang. Manakala hari Jumaat pukul 8.30 pagi hingga 10 pagi. Galeri mata wang dan gift shop melalui perjanjian waktu operasi Isnin hingga Khamis 8.30 pagi hingga 11.30 pagi dan 2 petang hingga 4.30 petang. Pada hari Jumaat, waktu operasi 8.30 pagi hingga 11 pagi. Untuk perjanjian, hubungi talian 837-2186. Bagi kaunter perkhidmatan Biro Kredit, isu pengguna kewangan dan baki kewangan yang tidak dituntut melalui perjanjian, waktu operasi Isnin hingga Khamis 8 pagi hingga 11.30 pagi dan 2 petang hingga 4.30 petang. Manakala hari Jumaat 8.15 pagi hingga 11 pagi. Untuk membuat perjanjian, hubungi talian 737-2369. Maklumat lanjut hubungi talian 831-8388 atau email ke info@bdcb.gov.bn.